Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Seminggu hilang, Ekram pergi mana? Maafkan saya guys. Hujung-hujung tahun ni banyak kerja-kerja di luar YouTube yang saya perlu siapkan. Tapi jangan risau, jangan gundah. Saya di sini bersama anda membawa sebuah lagi topik menarik untuk dikongsikan kepada semua. Lebih tepat lagi, hari ini kita akan melihat ke Perang Dunia Kedua dan melihat antara keputusan-keputusan teruk yang dilakukan semasa Perang Dunia Kedua. Ada keputusan ni yang memalukan sebuah negara yang sangat besar. Contohnya, orang kedua terkuat selepas Adolf Hitler, timbalan Adolf Hitler terbang berseorangan ke negara musuh untuk merayu supaya tidak menyerang kerajaan Nazi pada waktu itu, dan ini memalukan Adolf Hitler dan seluruh kerajaan Nazi. Begitu juga dengan keputusan yang dibuat oleh Jepun untuk menyerang Pearl Harbor yang menyebabkan Amerika masuk ke dalam Perang Dunia Kedua dan mereka menggugurkan bom di Jepun menandakan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Itu adalah antara keputusan-keputusan yang paling teruk semasa Perang Dunia Kedua yang akan kita lihat pada hari ini. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Piu piu. 5. Rudolf Hess terjun ke Scotland untuk merayu dengan pihak British. Rudolf Hess adalah ahli politik Jerman yang memegang jawatan timbalan kepada ketua parti Nazi, iaitu Adolf Hitler dari tahun 1933 sehingga tahun 1941. Ini adalah jawatan kedua terpenting di dalam parti Nazi. Dia mempunyai hubungan yang rapat dengan Adolf Hitler, di mana mereka berkongsi pandangan politik yang sama sehingga satu tahap ahli sejarawan berpendapat yang Rudolf obses dengan Adolf Hitler. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua tercetus di antara tentera Axis iaitu Jerman, Jepun dan sebahagian Itali menentang tentera pakatan iaitu British, Amerika, Rusia dan beberapa negara yang lain. Semasa perang sedang berlangsung, dari hari ke hari, Rudolf Hess, walaupun memegang jawatan kedua tertinggi di dalam parti Nazi, dia semakin diabaikan oleh Hitler. Tanggungjawab dia diberikan kepada pegawai lain dan Hitler semakin hilang kepercayaan dengan Rudolf. Ini membuatkan dia dipinggirkan oleh idola dia iaitu Adolf Hitler. Dengan itu, untuk mendapatkan perhatian Hitler dan mengembalikan kredibiliti dia di mata Hitler, dia memutuskan untuk membuat antara keputusan yang paling teruk semasa Perang Dunia Kedua. Tanpa sesiapa tahu, dia terbang ke Scotland berseorangan dan cuba untuk merayu supaya Britain menghentikan serangan dan berdamai dengan Jerman. Bagi dia, kalau dia berjaya, dia akan mendapatkan kepercayaan Hitler semula. Pada 10 Mei 1941, ketika keadaan perang masih lagi tegang, dia menaiki pesawat dan terbang dari Jerman ke Scotland. Bila pesawatnya tiba di daerah selatan Lanarkshire, Scotland, dia terjun dari kapal dan kakinya patah. Bila ditahan oleh tentera, dia memperkenalkan diri sebagai Rudolf Hess dan dia datang ke sana untuk merayu supaya serangan terhadap tentera Nazi diberhentikan. Menyangka yang dia akan disambut dan dilayan dengan baik disebabkan dia memegang pangkat yang tinggi di dalam Nazi, dia salah sama sekali. Di sana, dia ditangkap dan dipenjarakan dan rayuannya tidak dilayan sama sekali. Malah ini satu insiden yang memalukan Hitler dan rakyat Jerman pada waktu itu. Bila pegawai tertinggi mereka pergi ke negara pihak musuh untuk merayu. Adolf Hitler segera memecat Rudolf. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Rudolf dihantar semula ke Jerman. Di sana dia disabitkan di atas kesalahan perang dan dipenjarakan seumur hidup pada tahun 1946. 4. Serangan tentera Jepun ke Pearl Harbor. Sebuah lagi insiden yang mengubah corak Perang Dunia Kedua melibatkan Jepun dan juga Amerika. Jepun, rakan subhat Jerman semasa Perang Dunia Kedua, memporak-perandakan negara di sekitar Asia, termasuklah di Malaysia yang pada waktu itu dikenali sebagai Tanah Melayu. Mereka giat meluaskan kawasan jajahan mereka tetapi ditentang hebat oleh tentera negara pakatan yang berpangkalan di Asia dan Asia Tenggara seperti British di Tanah Melayu, Singapura dan Hong Kong. Amerika pula di Filipina dan beberapa kawasan mereka di Asia. Jepun mahu melancarkan serangan besar-besaran di Asia Tenggara, tapi ia tidaklah semudah itu sebab pangkalan tentera laut Amerika yang terletak di Pearl Harbor, Honolulu akan memberikan tentangan yang hebat.
Dengan itu, pada 7 Disember 1941, mereka melancarkan serangan besar-besaran. Mereka menghantar 6 air carrier membawa 353 kapal membadai Pearl Harbor. Lebih dari 2,000 tentera Amerika terkorban dan ini adalah satu kemenangan besar untuk tentera Jepun pada waktu itu. Sehari selepas itu, masing-masing mereka mengisytiharkan perang sama sendiri. Di sinilah titik bila Amerika secara rasminya menyertai Perang Dunia Kedua sebagai salah satu dari tentera pakatan. Penyertaan Amerika ini sangat signifikan sebab mereka yang bertanggungjawab menyumbang kepada berakhirnya perang dengan menggugurkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos 1945. Ini membunuh 39,000 sehingga 80,000 orang di sana. 3. Bom atom kedua Amerika di Jepun. Masih lagi tentang bom atom tadi, tapi kali ini keputusan yang teruk dibuat oleh Amerika. Bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki tadi ialah hasil eksperimen rahsia tentera Amerika yang dikenali sebagai Project Manhattan, sebuah eksperimen untuk mencipta senjata paling berbahaya di dunia. Selain dari itu, mereka juga mahu mencipta cara untuk menyerang pihak musuh tanpa mengorbankan nyawa tentera mereka di dalam skala yang besar. Dengan itu, terciptalah bom atom yang diberikan nama Little Boy yang digugurkan pada 6 Ogos di Hiroshima, diikuti dengan bom atom dikenali sebagai Fat Man pada 9 Ogos di Nagasaki. Ahli sejarawan berpendapat yang bom kedua tidak perlu untuk digugurkan di Nagasaki sebab bom pertama pun sudah mencukupi untuk menundukkan Jepun. Padahal sebelum bom digugurkan, tentera Jepun sudah semakin lemah dan menunggu untuk kalah. Tapi mereka bagaikan jatuh ditimpa tangga. Sudahlah semakin lemah, malah dibom lagi. Bukan sekali tapi 2 kali. Insiden ini mengakibatkan puluhan ribu kematian termasuklah orang awam dan tentera. Ada yang mencadangkan Amerika senaja untuk menggugurkan bom ini untuk menunjuk kepada kuasa tentera yang lain menakut-nakutkan mereka. Itulah sebab kenapa selepas Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara-negara besar mencipta bom nuklear mereka sendiri sebab ini adalah satu senjata yang sangat hebat dan berbahaya. 2. Benito Mussolini yang berpihak kepada Adolf. Benito Mussolini adalah presiden kepada kerajaan Itali. Dia membuat keputusan untuk menjadi rakan sekutu kepada Jerman. Ini disebabkan mereka berkongsi pandangan politik yang sama. Malah Benito adalah idola kepada Adolf Hitler. Kedua-dua mereka mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk mengembalikan kegemilangan Empire Rom. Dengan ini mereka perlu untuk menakluki bekas tanah jajahan Rom seperti Tunisia, Albania, Mesir dan Greece. Bersekutu dengan Jerman bermaksud Itali bermusuh dengan tentera pakatan. Namun begitu, penyertaan Itali ini bukan sahaja titik jatuhnya pemerintahan Benito, tetapi mereka juga menyusahkan tentera Axis. Tentera Itali gagal di dalam serangan yang dilancarkan seperti serangan Greece pada tahun 1940 dan terpaksa dibantu berkali-kali oleh tentera Jerman. Bila mereka diserang oleh British dan Amerika pada tahun 1946 pula, mereka menyerah kalah dan bersetuju memutuskan hubungan dengan Jerman dan menyertai tentera pakatan. Walaupun begitu, rakyat Itali masih lagi marah dengan Benito yang membuatkan negara mereka kucar-kacir. Pada 26 April 1945, pejabatnya diserbu, dia dan pengikutnya dibunuh, mayat mereka diheret dan digantung di tiang. Itulah pengakhiran kepada keputusan teruk yang dibuat oleh Benito Mussolini. 1. Adolf Hitler memaksa Battle of Stalingrad. Ini adalah antara peperangan yang menjadi titik kekalahan kepada tentera Nazi Jerman. Kenapa? Sebab di peperangan inilah tentera utama Nazi Jerman banyak terkorban. Peperangan Battle of Stalingrad ini berlangsung di bandar Stalingrad, Rusia pada tahun 1942 sehingga tahun 1943. Dan peperangan ini adalah untuk menakluki Rusia. Adolf Hitler percaya yang mereka mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Rusia sebab Rusia pada waktu itu lemah dengan pentadbiran mereka yang kucar-kacir. Kalau Rusia gugur, maka tentera Axis mempunyai peluang untuk memenangi Perang Dunia Kedua. Selain dari itu, dia percaya kalau mereka dapat menakluki bandar Stalingrad, ini memberikan kemenangan psikologi yang besar untuk mereka sebab bandar tersebut mempunyai nama Presiden Rusia iaitu Stalin. Tapi, setiap keputusan ada kesannya.
Ketika mereka di dalam perjalanan ke Rusia, tentera Nazi terpaksa menempuh cuaca musim sejuk yang sangat-sangat ekstrim. Ini bukanlah keadaan yang biasa untuk tentera Jerman. Manakala untuk tentera Rusia pula, ini normal bagi mereka. Banyak tentera yang terkorban akibat kesejukan, bekalan makanan pun tidak mencukupi, begitu juga dengan senjata dan kenderaan mereka yang rosak disebabkan cuaca yang sangat sejuk. Sementara tu, di ibu kota mereka, Berlin, mereka menggunakan khidmat remaja dan kanak-kanak yang dikenali sebagai Hitler Youth untuk mengangkat senjata dan berperang. Keputusan-keputusan ini membuatkan Jerman semakin lemah dan lemah dari hari ke hari sehingga runtuhnya Berlin dan kerajaan Nazi Jerman pada 2 Mei 1945. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Sebuah perkongsian yang saya harap bermanfaat untuk semua goers. Ialah banyak goers-goers di sana yang tidak pergi ke sekolah. Semoga apa yang anda tonton pada hari ini dapat memberikan anda ilmu yang baru dan bermanfaat. Apapun, sekali lagi maafkan saya hilang seminggu. Sekarang ni saya kembali dengan pelbagai lagi episod yang menarik dan bermanfaat. Jadi pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe kepada yang belum subscribe. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sebelum saya pergi, ramai yang tanya pasal t-shirt Kupi-Kupi Go. Buat masa ni, stok t-shirt Kupi-Kupi Go habis. Yang jual t-shirt Kupi-Kupi Go di luar tu sekarang fake. Kami cuma jual t-shirt Kupi-Kupi Go daripada Nergo Let Go sahaja. Tapi sekarang ni tiada stok. Jadi yang jual t-shirt Kupi-Kupi Go tu bukan kami. Jadi jangan kamu kena scam di luar sana. Dan itu sahaja daripada saya. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap episod atau setiap hari. Mana-mana lah bila saya upload, make sure kamu tengok berkongsian Kupi-Kupi Go. Okay, bye.